A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 37. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maksudnya, maka telah menimpa mereka kejahatan apa yang mereka telah kerjakan, dan telah meliputi mereka dengan mereka apa yang dulu mereka mempermainkannya, iaitu mereka permainkan Al-Quran. Pengajarannya, pertama, tidak ada satu musibah yang menimpa manusia melainkan puncanya adalah dari manusia sendiri. Jadi elakkanlah musibah dengan cara elak daripada melakukan dosa. Yang kedua, musibah akan menimpa siapa sahaja yang melakukan dosa. Musibah akan menimpa siapa sahaja yang melakukan dosa, sama ada dia kafir ataupun beriman kepada Allah. Sama ada dia orang biasa ataupun ulama. Bahkan musibah juga menimpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan dosa yang mereka lakukan.
Yang ketiga, antara dosa besar ialah mempermainkan agama. Sama ada mempermainkan hukum Allah atau merendahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 35. Wa qala allazina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala allazina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Maksudnya, dan telah berkata orang-orang yang mensyirikkan Allah, jikalau Allah berkehendak, tidaklah kami menyembah selain daripada Allah, daripada sesuatu pun. Tidak juga kami dan tidak juga nenek moyang kami. Dan tidak juga kami mengharamkan apa yang selain daripadanya daripada sesuatu. Demikian itulah dilakukan juga oleh mereka-mereka yang sebelum orang-orang musyrikin. Maka tidak ada kewajipan ke atas para rasul melainkan hanya menyampaikan dengan bukti yang nyata. Pengajarannya kedegilan orang-orang musyrikin Mekah yang tetap menolak kebenaran yang jelas, sehingga menuduh apa yang mereka lakukan dari penyembahan berhala adalah kehendak Allah. Yang kedua, sesiapa yang melakukan kemungkaran kemudian menyalahkan takdir, sebenarnya dia telah berdusta kepada Allah dan kepada diri sendiri. Dalam keadaan dia sedar bahawa dia mempunyai pilihan untuk beriman atau kufur kepada Allah. Yang ketiga, perbuatan menyalahkan takdir hanyalah sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kebenaran yang cukup jelas dan selari dengan fitrah manusia. Yang keempat, bukan tugas Rasul memaksa manusia beriman, melainkan sekadar menyampaikan
dengan bukti yang jelas. Okey, ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul yang membawa risalah agar sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka hasilnya sebahagian mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah dan sebahagian mereka telah ditetapkan kesesatan ke atasnya. Maka berjalanlah di atas muka bumi, maka lalu perhatikan bagaimana akibat kesudahan mereka-mereka yang mendustakan Allah. Pengajarannya, pertama, rahman Allah kepada manusia tidak cukup dengan mencipta manusia dalam keadaan fitrah semula jadi yang suci, tetapi Allah mengutuskan rasul-rasul dan menurunkan kitab panduan agar manusia tidak terpesong dari kebenaran. Yang kedua, semua mesej para rasul adalah satu. Semua mesej para rasul adalah satu, iaitu hanya mengajak manusia agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dan tidak ada seorang rasul pun yang mengajak kaumnya menyembah dirinya atau ta'assub kepada rasul. Yang kedua, yang ketiga, bukti yang jelas bahawa Allah tidak suka kepada penyembahan selain daripada Allah ialah Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang menyembah selain daripada Allah. Yang keempat, Islam menggalakkan manusia agar berjalan di atas muka bumi dengan tujuan untuk memerhati kebesaran Allah
dan mengambil pengajaran atas kebesaran Allah yang telah membinasakan umat-umat terdahulu yang berdusta kepadanya. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat 37 kaitan dengan ayat yang lepas. Iaitu, kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu tugas Rasul hanyalah menyampaikan, dan bukan tugas Rasul memberi hidayat. Maka ayat malam ni Allah nak tegaskan lagi peranan dan tugas seorang Rasul, iaitu tidak lebih daripada menyampaikan, bukan memaksa manusia agar beriman kepada Allah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. In tahris. In apa dia? Jika ataupun sekiranya. Tahris. Tahris apa dia? Tahris daripada al-hirsu. Al-hirsu ni dalam bahasa Arab syiddatu ar-raghbah, kesungguhan yang tinggi, fi husuli syai', dalam menghasilkan sesuatu, bil juhdi wal masyaqqah, dengan usaha yang sukar. Saya ulang, al-hirsu ialah keinginan yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu dengan usaha yang sukar. Bahasa yang mudah, tamak. Macam mana orang tamak? Dia tamak pada sesuatu. Macam mana sikapnya? Dia akan buat bersungguh-sungguh untuk mendapat sesuatu tanpa mengira penat dan letih. Itulah al-hirsu. Jadi kalau ketamakan al-hirsu, kalau orang yang tamak, orang daripada perkataan yang sama, harisun. Harisun, sad, bukan sa. Kalau sa, lain makna dia. Harisun, tamak. Okey? Jadi kalau tahris daripada harasa, fi'al madhi, sekarang fi'al mudhari'. Allah kata apa? Sekiranya engkau, diterjemah apa tu? Apa dia? Sangat mengharap. Sekiranya engkau sangat mengharap. Ataupun nak terjemah tamak pun lebih tepatlah. Dia tamak ni secara umum sifat yang tak baik. Tapi ada tamak yang terpuji, iaitu tamak nak buat baik. Tamak nak supaya lagi ramai orang beriman. Itu tamak yang terpuji. Yang tamak ni lah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata intahris, sekiranya engkau sangat teringin ataupun sangat tamak untuk apa ni? Ala hudahum. Untuk hudahum apa dia? Memberi petunjuk. Hum kepada mereka. Mereka ni siapa?
Orang musyrikin. Jadi Allah nak Allah satu bab Allah nak tegur, satu bab Allah nak puji. Apa yang Allah nak tegur? Sekiranya engkau tamak sangat nak orang musyrikin dapat hidayat. Sekarang Nabi boleh tak bagi hidayat pada manusia? Boleh ke tak? Oh, tak boleh. Cuba buka surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Wa innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Betul, surah 52. Pekan. Kalau bukan makna surah lain lah. Cuba buka surah Zukhruf ayat 56. Surah Asy-Syura ayat 52. Betul lah. Betul lah, kenapa kata salah? Betul kan? Kau buka Quran lain lah. Cuba terjemah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, latahdi, lam tu pasti, tahdi memberi hidayat, memberi petunjuk, ila siratin, kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ni Allah mengakui, mengiktiraf engkau Muhammad pasti akan menunjuk ke jalan yang lurus. Tahdi. Jadi soalan, Nabi boleh tak bagi hidayat pada manusia? Jawapannya boleh, tapi hidayat ilmu. Apa dalil? Apa dalil Nabi boleh bagi hidayat ilmu? Ya Allah, ya inilah surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Sebab hidayah ada dua. Satu hidayah ilmu, satu lagi hidayah amal ataupun taufik. Hidayah amal dan taufik itu hak Allah. Iaitu Allah bagi hidayah sampai orang tu beramal. Tapi Nabi hanya tunjuk jalan. Ini jalan untuk kamu dapat taufik daripada Allah. Ini sebagai panduan sahaja. Okey? Jadi yang Nabi tamak ni apa dia? Memberi hidayah ilmu kepada manusia. Maka Allah kata, sekiranya engkau tamak untuk memberi hidayah pada manusia, iaitu sebenarnya Nabi ni bukan setakat nak bagi ilmu, hidayah ilmu, tapi Nabi nak orang musyrikin masuk Islam. Maka Allah jawab apa? Fa innallah maka sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan yahdi, tidak akan memberi hidayat man, siapa yang yudhillu, siapa yang dia sesatkan. Jadi siapa yang Allah sesatkan? Siapa yang Allah sesatkan? Siapa yang Allah sesatkan? Orang yang pilih untuk sesat. Jadi Allah tak akan sesatkan kecuali orang tu pilih untuk sesat. Semua yang sesat tu asasnya pilihan dia. Lepas tu Allah sesatkan. Dalilnya surah apa? Falamma zaghu azaghallah qulubahum
Surah Saf ayat 5. Cuba terjemah. Falamma maka tatkala zaghu, manusia sesat, ataupun tatkala manusia pilih untuk sesat, Allah pun azaghallah, Allah pun sesatkan qulubahum, hati mereka. Jadi ayat ni bila Allah sesatkan manusia, bila zaghu, manusia pilih untuk sesat, Allah pun sesatkan. Jadi ayat ni Allah tidak akan bagi hidayat siapa yang Allah sesatkan setelah dia pilih untuk sesat. Okey. Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak tegur Nabi sebenarnya? Kerja Nabi sampaikan. Memang Nabi menyampaikan. Betul tak? Allah suruh Nabi sampaikan, Nabi sampaikan. Tapi apa yang Allah tegur? Yang Allah tegur bukan Nabi tak sampaikan, tapi yang Allah tegur ialah Nabi buat lebih daripada Allah suruh. Yang Allah suruh sampaikan, yang Nabi nak apa dah? Aku nak orang ni dapat hidayat. Yang tu Allah kata jangan. Jadi maksud ayat ni, kalau kamu tamak macam mana sekalipun untuk bagi manusia hidayat, Allah tak bagi hidayat. Maksud apa? Maksudnya usaha kamu, tamak kamu supaya orang dapat hidayat, sia-sia. Sia-sia bila tu? Bila Allah tak bagi. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh terima? Kenapa takut nak jawab? Tak berdosa pun. Boleh terima tak? Allah nak bagi tahu apa kepada Nabi? Yang kamu tamak nak orang beriman tu, Allah tak akan bagi hidayat. Jadi usaha kamu sia-sia. Jadi buat apa yang Allah suruh. Apa dia? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak wajib ke atas kami melainkan menyampai je. Siapa yang tak nak beriman, itu bukan urusan kamu. Faham? Jadi yang Allah nak tegur Nabi apa dah? Jangan buat lebih daripada sepatut. Tapi dalam teguran itu ada pujian. Ada pujian. Apa yang Allah nak puji Nabi? Apa yang Allah nak puji Nabi ni? Nabi ni terlalu tamak untuk melihat semua orang masuk syurga. Nabi terlalu tamak untuk melihat tak ada seorang pun masuk neraka. Itu adalah amalan yang terpuji. Tapi sebab itu bukan urusan Nabi, Allah tegur. Boleh faham? Saya nak tanya. Dia tamak ni ada dua. Tahu kan? Tamak ada dua. Tamak yang pertama apa dia? Tamak harta. Yang kedua? Tamak lobah. Tamak lobah tu sama. Dia tamak harta, dah teruk. Tamak lobah harta, lagi teruk. Satu lagi tamak kebaikan. Tamak kebaikan. Jadi ulama kata orang tamak harta ni macam orang tamak, orang pegang bayang-bayang ataupun air. Orang tamak harta macam orang pegang bayang-bayang ataupun dia pegang air. Lekat tak? Tak. Sebab apa? Hartanya akan hilang. Tak akan lekat. Sama ada habis masa dia hidup ataupun dia habis dulu sebelum harta dia habis. Tapi kalau tamak kebaikan, macam orang pegang syurga, dia tak akan habis. Sebab syurga kekal abadi. Ini yang Nabi tamak ni. Nabi tamak apa dah? Syurga. Tapi lebih pada itu ialah Nabi, sebab sifat Nabi terlalu, rahmat Nabi sangat-sangat luar biasa kepada umat dia. Sehingga Nabi sanggup korbankan kerehatan, kebahagiaan
tidur malam pun tak cukup. Sebab apa? Rahmat Nabi kepada umat. Kalau boleh Nabi nak berdakwah, apa dia? Siang dan malam. Cuba buka surah ni. Surah At-Taubah ayat 128. Okey. Cuba terjemah. Saya perasan ayat ni selalu orang Melayu baca. Tapi saya tak tahu sebabnya. Betul kan? Betul kan? Bila orang Melayu baca ni? Saya bukan Melayu. Bila orang Melayu baca ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bila dia baca? Apa dia? Lepas solat. Oh, dalam solat. Okey. Siapa biasa baca ayat ni? Oh, tu imam ni semua makmum ni. Tak ada seorang imam datang belajar tadabbur. Okey, kita terjemah. Laqad. Tengok Allah guna perkataan harfu taukid. Berapa harfu taukid? 2. 1 lam. Yang kedua qad. 2 huruf penegasan. Bermakna apa yang Allah nak begitu satu benda yang penting dan besar. Pasti sesungguhnya ja'akum telah datang pada kamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan diri kamu sendiri. Apa maksud daripada kalangan diri kamu? Satunya daripada jenis manusia. Kalau rasul daripada kalangan jin, akan jadi apa? Akan jadi, yalah, kalau jin jadi rasul kita, apa jadi? Lagi ramai kufur. Sebab apa? Masa jin bagi tazkirah, dia cabut lari. Sebab jin tak nampak kan. Jadi nikmat rasul yang pertama ialah dia daripada kalangan manusia. Yang kedua, rasul dia daripada kalangan bangsa Arab yang diutuskan Al-Quran. Kalau rasul diutuskan daripada bangsa Jepun kepada orang Arab, apa jadi? Orang Arab tolak tak? Muhammad yang dia kenal pun dia tolak. Kalau Jepun, ni manusia makhluk asli mana ni? Yang ketiga, daripada min anfusikum, iaitu Muhammad daripada bangsa kamu dan berbahasa kamu, supaya kamu lebih mudah faham hidayah Allah. Allah sebut tu sebab apa? Nikmat tu. Daripada jenis manusia, daripada jenis bangsa Arab, daripada jenis bangsa yang dikenali oleh orang Mekah, daripada yang berbahasa yang sama. Itu satu nikmat. Apa sifat Rasul ni? Tengok Allah nak puji Rasul. Azizun. Azizun apa dia? Sifat pertama Rasul ialah dia rasa azizun. Ini sifat pertama Nabi. Azizun, dia rasa berat. Rasa berat apa? Apa yang Nabi rasa berat? Kemiskinan, dimaki, dihina, rumah kecil, tak cukup makan, tak cukup tidur. Apa yang Nabi rasa berat? Rasa berat ke atasnya, alaihi, ke atas Nabi, ma'anitum, apa yang membebankan kamu. Tengok, Nabi rasa berat bila melihat masalah yang membebankan umat dia. Masalah umat bagi Nabi itu masalah dia. Boleh faham? Kita pernah tak pening kepala sebab memikirkan masalah ummah? Pernah tak? Ataupun pensan tengok, ya Allah, ramainya orang jahil. Pensan hari itu. Pernah tak? Ataupun pensan sebab terlebih makan. Ni pendakwa cinta Rasul yang palsu. Cinta Rasul sambut maulid Nabi, tapi ada tak sifat ni? Azizun, rasa berat, rasa terbeban dengan apa? Masalah orang.
Nabi senang tak? Nabi susah. Tapi kesusahan Nabi tak membebankan dia. Balik rumah, tanya, ada makanan? Tak ada. Puasa. Bukan masalah. 3 bulan tak berasak. Makan kurma dengan air. Bukan masalah. Bukan azizun. Tapi bila tengok orang tak solat, orang sembah berhala, orang lawan Tuhan, Nabi azizun. Nabi tak boleh duduk diam. Hasil daripada azizun, ada sifat kedua. Harisun. Yang tadilah. Intahris. Bila Nabi rasa terbeban, rasa berat, memikirkan masalah umat yang tak beriman, datang sifat kedua apa dah? Tamak. Harisun alaikum, tamak untuk melihat yang tak beriman ni beriman. Yang sembah patung tinggal. Yang akan masuk neraka selamat daripada neraka. Maka hasil Nabi tamak, Nabi buat apa? Nabi buat apa? Nabi dakwah tak berhenti. Nabi dakwah tak berhenti. Fa iza faragta fansab. Bila selesai satu kerja, Nabi, Allah perintah apa? Fansab, buat kerja lain yang sampai apa? Fansab, sampai penat. Fa iza faragta, bila engkau habis satu kerja, fansab, buat kerja lain sampai penat. Yang tadi dah penat, lepas penat lagi. Itu sifat harisun yang bermula daripada azizun. Kemudian yang ketiga apa? Dengan orang beriman pula, yang dah beriman, Nabi sifatnya raufun rahim, penyayang, penyantun, penyayang. 3, 4. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi kan, bila Nabi mula penat buat kerja dakwah ni? Bila? Setelah turun Quran separuh ke, ataupun dah lengkap 30 juzuk baru Nabi penat? Tak, hari pertama lagi. Lepas dapat wahyu, Iqra, Nabi balik berselimut kan? Lepas berselimut, turun tak wahyu lain? Allah kata apa? Ya ayyuhal muzammil kum. Wahai orang sedang berselimut. Nabi penat, takut, risau daripada wahyu pertama belum habis. Allah kata apa? Bangun. Bangun buat apa? Qumil laila illa qalila. Berapa jam? 2/3 malam, ataupun separuh malam, ataupun 1/3 malam. Buat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Mana hari pertama lagi Nabi dah berpenat, Nabi dah harisun terhadap umat dia. Sehingga dikatakan bila bila Khadijah radhiyallahu anha pujuk Nabi, sekarang kamu berehat dulu, bertenang dulu. Maka apa kata Nabi? Qad mada waktu ar-rahah wan naum. Waktu rehat dan tidur telah berlalu. Wahana waktu masyaqqah. Dan sekarang telah bermula waktu sukar, waktu susah. Mana sejak daripada itu Nabi tak rehat. Sejak daripada itu Nabi tidur tak cukup. Sampai Nabi wafat. Jadi Nabi Allah puji azizun, harisun, raufun, rahim. Sampai akhirnya Allah tegur Nabi. Sebab tak berhenti penat. Dan sampai Nabi tamak nak tengok semua orang janganlah masuk neraka. Nabi tak sanggup melihat umat dia masuk dalam api, duduk dalam api, kekal dalam api. Nabi tak sanggup. Sebab tu Nabi tak berehat. Dan ada satu hadis Nabi kata, Nabi buat perumpamaan. Aku dengan umat ni seumpama aku berada di waktu malam di tepi api. Bila malam api tu menyala, binatang apa datang? Kelkatu kan? Kelkatu ni binatang, dia nampak cahaya yang terjun je. Sebab apa? Sebab dia bodoh sikit. Dia tak tahu itu api. Dia ingat cahaya kan? Jadi nampak cahaya terus dia terjun dalam api. Jadi Nabi kata, kerja aku apa dia?
halang setiap kelkatu yang nak terjun tu. Tengok Nabi bagi contoh. Kalau waktu malam, sepanjang malam, Nabi boleh berehat tak? Ataupun katalah Nabi berehat sekejap je, apa jadi dengan kelkatu? Banyak mati. Begitulah. Nabi setiap hari, setiap saat tengok umat dia buat dosa, kufur syirik yang membawa ke neraka. Setiap hari ada orang mati kufur. Maka Nabi tak boleh duduk diam dan tak berehat. Sebab setiap saat ada je orang kufur dan akan mati dan masuk neraka. Maka datang ayat lain Allah tegur Nabi yang kerja lebih daripada yang disuruh. Cuba buka surah Fatir ayat 8. Okey. Hafaman. Maka apakah man? Siapa yang zujina, dihiaskan baginya su'u amalihi. Su' ni buruk, amalan buruk. Amalan buruknya dihias amalan buruk, fara'ahu hasana, maka dia lihat amalan tu baik. Pada amalan tu batil, tapi dihias nampak macam betul. Maka dia tertipu dan buat amalan tu. Jadi Allah, ayat ni sebenarnya Allah nak tanya, adakah sama orang yang buat amalan batil tapi dia rasa hak? Dia buat amalan hak tapi dia rasa batil. Adakah sama dengan orang yang buat amalan hak dan dia nampak hak, dan dia tolak amalan batil sebab dia nampak amalan itu memang batil? Adakah sama antara dua? Tak sama. Ramai tak orang yang buat amalan yang bukan daripada Nabi tapi dia rasa baik, tak salah pun, dapat pahala. Ni pasal puasa 9 apa ni? Ada seorang tu, ini cerita lama ni, tapi bila datang Zulhijjah dia ulang balik. Dia kata puasa 3 hari diampunkan dosa 3 tahun. Apa dia? Yaum hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni hari ke-8. Lepas tu puasa hari ke-9. Saya tak ingat satu hari lagi. Dia kata kalau puasa 3 hari diampunkan dosa 3 tahun. Tak ada hadis pun. Tengok perangai manusia. Yang Nabi suruh lebih mudah daripada tu. Tapi yang dia buat jenis syaitan. Sikit sangatlah, buat banyak sikit. Maka nafsu kata apa? Lagi banyak lagi bagus. Tak. Yang bagusnya bukan banyak, yang bagusnya menepati sunnah. Yang Nabi kata apa? Puasa 9 Zulhijjah. Berapa hari? 1 je, diampunkan dosa. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dan Nabi kata amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Daripada 1, kan? Daripada 1 Zulhijjah. Termasuklah puasa. Tapi kita tengok masyarakat kita tak berlomba, tak heboh, tak kecoh pasal puasa 1 hingga 9. Tapi bila masuk Rejab je, puasa 1 Rejab, kecoh. Tapi tak ada hadis. Betul? Ni dihias amalan yang tak betul, maka dia nampak macam baik. Amalan yang betul nampak macam tak betul. Maka Allah kata fa innallah, maka sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa yang dia nak, bila orang tu pilih untuk sesat. Wa yahdi, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, bila orang tu nak hidayah. Kemudian Allah larang Nabi, fala tazhab. Ini larangan Allah kepada Nabi. Fala tazhab nafsuka. Fala tazhab nafsuka, apa makna? Jangan engkau binasakan diri engkau. Alaihim, ke atas mereka, ke atas orang musyrikin yang tak beriman, disebab apa? Hasarat, sebab kamu sedih.
Bila Nabi berdakwah siang dan malam, mesej pun dah sampai dan jelas, tapi orang musyrikin tolak. Apa sikap Nabi? Nabi tak kata, okey aku dah buat, tak. Nabi sedih. Sampai tahap apa dia? Sampai tahap macam nak, dia biasa orang sedih ni kadang-kadang sampai tahap nak bunuh diri kan. Nabi macam tu. Maka Allah larang, jangan sampai membinasakan diri kamu disebabkan sedih kerana mereka tak beriman. Allah tegur. Sesungguhnya Allah alimun bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Serah pada Allah. Tugas kamu dah selesai, yang baki serah pada Allah. Okey, cuba buka surah Al-Kahfi ayat 6. Ini juga teguran Allah kepada Nabi, disebabkan Nabi terlalu sedih dan juga harisun, tamak. Allah kata fala'allaka, moga-moga engkau bakhi'un. Apa makna bakhi'un? Wahai pembaca surah Kahfi, tolonglah hayati ayat ni. Jangan baca je sebab nak pahala baca malam Jumaat kan. Tapi apa yang Nabi buat, Nabi separuh mati buat. Kamu buat tak tahu je. Bila baca surah Kahfi nak apa? Nak diampunkan dosa, nak pahala. Yang Nabi ni bukan setakat nak pahala, nak selamatkan semua umat manusia daripada neraka. Yang kamu setakat baca habis sekali seminggu. Apa Allah kata? Moga-moga engkau ni macam nak binasakan diri engkau. Sebab apa? Ala asarihim, sebab melihat kesan orang musyrikin yang tak beriman. Jadi bila tengok orang tak beriman, setelah Nabi berdakwah, Nabi macam kecewa, sedih sampai macam nak bunuh diri. Macam nak bunuh diri. Tak mungkin Nabi bunuh diri. Dan sebab utamanya apa? Illam yu'minu, sebab mereka tidak beriman bihazal hadis. Mereka tak beriman dengan hadis ini. Apa maksud hadis ni? Quran. Asafah apa dia? Asafah ni sedih. Sedihnya Nabi sebab orang tak beriman dengan Quran membawa kepada sampai bakhi'un nafsaka. Kesedihan engkau sampai tahap engkau ni macam nak bunuh diri. Jadi apa yang sangat-sangat menyedihkan Nabi sampai tahap macam nak bunuh diri? Apa dia? Bila melihat apa? Orang lapar? Bukan. Orang miskin? Bukan. Orang tak ada rumah? Bukan. Orang tak ada pekerjaan? Bukan. Yang Nabi paling sedih ialah orang tak beriman dengan Al-Quran. Cuba muhasabah diri kita. Berapa ramai yang sedih bila tengok orang tak ikut ajaran Al-Quran? Kadang-kadang kita tengok orang miskin, kita kesian. Kita pun bagi makan. Orang tak cukup duit, kita kesian. Kita bagi duit. Orang miskin rumah bocor, kita baiki rumah dia, tapi dia tak solat, kita tak tanya apa pun. Macam kita ni tak ada perasaan. Sedangkan kalau rumah dia bocor, kita baiki rumah pun okey, dia tak solat, ke mana dia lepas tu? Jadi apa makna kita bagi dia teduh sekejap untuk selepas tu dia masuk neraka kekal abadi? Betul tak? Apa makna? Kita bagi beras pada dia untuk dia makan 2-3 hari, lepas ni kamu masuk neraka kekal abadi. Apa makna? Sebab tu yang Nabi kesian. Nabi masalah miskin tak kesian sangat. Sebab kenapa masalah miskin Nabi tak kesian sangat? Sebab Nabi sendiri pun orang miskin. Nabi sendiri pun dia 3 bulan makan kurma dengan air. Dan di masjid Nabi ada 70 orang miskin yang tak ada rumah, duduk bersama dalam masjid. Ahli Suffah 70 orang, termasuklah Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Abu Hurairah. Mereka ni hebat tapi miskin tapi hebat. Jadi kenapa Nabi nak kesian sangat? Sedangkan mereka ada hidayat, mereka ada panduan. Mereka miskin tapi tak pernah meminta. Mereka miskin tapi mereka ada sumbangan besar pada agama. Betul kan? Jadi
perasaan kita tak sama dengan perasaan Nabi. Mulut kita cakap cinta Nabi. Yang Nabi sedih, orang tak beriman, tak ikut Al-Quran. Yang kita sedih, tengok orang lapar, tengok orang rumah nak roboh, tengok orang tak ada pekerjaan. Kadang-kadang orang tak solat, kita tak sentuh pun. Mana perasaan kita? Macam mana? Adakah kita sanggup dia masuk neraka asalkan rumah dia tak bocor? Kan? Jadi saya nak tekankan di sini, kadang-kadang kita tengok orang duk pergi solat di masjid setiap hari, pergi ikut kuliah maghrib setiap hari, tapi bila balik solat, bila balik kuliah, langsung tak buat kerja dakwah. Sedangkan di luar sana ramai tak yang jahil, yang duduk dalam kegelapan, yang tak solat, yang duduk dalam 1000 masalah. Kamu pergi solat, balik, relax je. Pergi mengaji, balik, relax je. Lepas tu cuti melancong. Lepas tu 12 Rabiul Awal sambut Maulidin Nabi. Adakah itu cinta? Itu bukan cinta, itu budaya. Itu adalah budaya. Sebab itulah sahabat-sahabat, orang paling cinta pada Nabi, sahabat Nabi kan. Ada masa tak sahabat nak sambut Maulidin Nabi? Ada masa tak sahabat? Dulu sekali setahun, sekarang sebulan sekali. Setiap minggu dah. Cuba bayangkan, sahabat ni setiap bulan sambut Maulidin Nabi. Cuba bayangkan, Abu Bakar mana tak ada, tu duk sambut Maulidin Nabi. Umar samalah, ada sekali semua tu. Dia memang dah forget dia sekali sebulan. Cuba bayangkan apa jadi dengan Umar. Betul tak? Yang jahil setiap hari semakin bertambah, semakin bertambah. Yang mati bila-bila masa semakin bertambah. Kita duk berselawat, bukan salah berselawat. Saya nak tanya, pergi berdakwah dengan selawat kat rumah, mana afdal? Kita kalau tengok orang sakit kat luar kan, ada 10 orang. Kita sebagai doktor, dan sakit pula cedera parah, kita selawat dan zikir ke ataupun terus segera? Sekejap saya nak bikin zikir pagi ni. Ni Ustaz Mu'in suruh zikir. Zikir sunat. Sebenarnya zikir tu untuk selamatkan orang. Zikir tu untuk selamatkan orang. Sebab itulah dalam peperangan pun kena berperang, dan dalam peperangan kena solat. Tapi solat dalam peperangan tinggal perang ke solat dalam peperangan? Sebab solat ada kaitan dengan nak selamatkan agama. Jadi jangan kamu duk solat, duk berzikir, duk berselawat. Orang jahil kat sana setiap hari semakin ramai mati dalam jahil dan akan masuk neraka. Kamu duk relax je. Tak betul. Okey? Cuba buka surah Yunus ayat 99. Okey, cuba terjemah. Walau sya'a, jikalau sya'a rabbuka, Tuhan engkau hendak. Kalau Tuhan hendak, la'amana, pasti akan beriman. Man fil ardi kulluhum. Nabi tamak apa tadi? Nabi tamak apa? Nak semua orang beriman. Maka Allah jawab, kalau Allah nak semua orang di atas muka bumi beriman, Allah boleh je. Allah masukkan hidayah dalam hati masing-masing. Jadi Nabi tak payah risau, tak payah sedih, tak payah nak bunuh diri kan. Tapi Allah tak buat. Kenapa? Kenapa Allah tak buat? Sebab hidayah tak boleh dipaksa. Orang tu tak nak hidayah, dia nak sesat. Kita pun paksa, dia tak jadi. Akhirnya jadi apa? Munafik. Hidayah ni kena terima dengan rela hati. Dalam keadaan kita sedar, kita faham dan kita tahu itu adalah terbaik. Tak boleh dipaksa. Kalau paksa, berlaku kezaliman. Orang tak nak hidayah, orang buat jahat, masuk syurga juga. Jadi Allah tidak adil. Maka Allah kata, kalau Allah nak, boleh je Allah jadikan semua beriman. Tak. Sebab dunia adalah ujian. Bila ujian, Allah kena bagi pilihan. Siapa nak hidayah,
Faman syaa, Allah kata apa? Faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Surah apa ni? Al-Kahfi. Cuba terjemah. Faman syaa, maka barang siapa yang nak apa ni? Nak beriman. Allah kata falyu'min, silakan. Itu pilihan kamu dan kamu akan dapat syurga. Wa man syaa, dan siapa nak kufur, falyakfur, silakan. Sebab Islam ada pilihan. La ikraha, tidak ada paksaan. Ini Allah nak beritahu, siapa yang beriman pilihan dia, siapa yang kufur pun pilihan dia. Okey, kemudian Allah tegur Nabi, afa anta, adakah engkau tukrihu? Apa makna tukrihu? Adakah engkau nak paksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka semua beriman? Adakah patut kamu nak paksa? Boleh faham? Jadi Nabi buat kerja dakwah pagi, petang, siang, malam macam nak paksa orang beriman. Maka Allah tegur, adakah patut kamu nak paksa orang beriman sedangkan dia tak nak beriman? Tak boleh. Okey. Ada kisah, antara kisah yang menjadi contoh, Nabi ni tamak sangat. Nak kalau boleh seramai mungkin beriman. Dalam Al-Quran. Surah apa tu? Surah apa? Sampai Allah tegur Nabi. Sebab Abasa. Itu sifat tamaklah tu, harisun. Bila Nabi tengah berdakwah pada siapa? Pembesar. Tiba-tiba datang seorang buta, dah seorang, lepas tu buta, lepas tu miskin. Depan Nabi ni siapa? Pembesar. Ada tak pengikut dia? Adalah pengikut dia, JKK, semua ada, ketua bahagian. Jadi bila datang seorang miskin yang dah beriman, minta Nabi ajar ilmu, Nabi rasa terganggu. Nabi berpaling muka dan masam kan. Allah tegur Nabi. Kenapa Allah tegur Nabi? Kan Nabi sedang berdakwah. Nabi bukan berehat. Nabi sedang berdakwah ni. Kenapa Allah tegur Nabi? Nabi tak pernah buang masa pun, tapi ditegur oleh Allah. Sebab apa? Sebab sifat harisun, sifat tamak Nabi. Kalau pembesar beriman, berapa ramai orang bawah dia tamak. Nabi nak ramai, bukan untuk dia, untuk agama. Tapi Abdullah bin Maktum ni seorang. Betul tak? Itulah tamak. Tapi salah. Salah kenapa? Sebab Allah nak beritahu puak-puak pembesar ni, dia tak akan beriman. Puak-puak ni memang degil. Ini bukan kali pertama kamu bagi tazkirah. Dan sedangkan Abdullah bin Umi Maktum, walaupun dia buta, walaupun dia miskin, dia betul-betul ikhlas. Wa huwa yakhsha. Dia betul-betul takut pada Allah. Layan yang ni dulu. Layan siapa? Orang miskin. Jadi bila ada dua pertembungan, yang ni ramai pengikut dia, yang ni miskin, kita pilih yang mana? Yang pembesar ni adalah bayarannya 5,000 ke kan? Walaupun hanya baca doa aja. Yang miskin tak ada bayaran. Kita pilih yang mana? Tak, salah tu. Pilih orang miskin salah. Pilih yang ikhlas. Abdullah bin Maktum bukan semata-mata dia miskin, tapi Allah sifat dalam Quran. Yas'a, dia bersungguh-sungguh datang nak cari ilmu. Yang kedua, wa huwa yakhsha, dia betul-betul takut pada Allah. Pilih yang tu. Tapi kalau miskin jenis degil juga, lepas tu yang kaya ni ikhlas, dah ada sedikit bayaran. Okey. Okey, jadi Allah tegur, adakah patut kamu nak paksa orang supaya mereka beriman? Okey? Boleh ke?
Jadi muhasabah diri kita lah. Semua kita ni mengaku kita cinta Nabi. Tapi betul tak cinta? Cinta tu mesti ada bukti. Kalau kita cinta pada seseorang, kita akan buat apa yang dia buat. Tapi kalau sekadar mulut je, saya cinta awak, tapi yang awak buat tu saya tak nak buat lah. Awak buat seorang-seorang lah. Tapi saya cinta awak. Boleh terima tak cinta tu? Cinta palsu. Macam gigi dia yang palsu tu. Jadi kalau cinta Nabi, kita tak mampu buat macam Nabi, tapi paling-paling kurang. Sebab itulah beza orang tamak pada harta dengan tamak untuk orang dapat hidayah. Apa beza? Orang tamak harta, jiwa dia tak akan tenang. Sebab dia tamak semuanya untuk diri dia. Dan dia tak akan pernah puas. Dan dia akan sentiasa dalam keadaan takut. Takut apa? Takut harta dia hilang, takut orang curi, takut orang minta kan. Nampak peminta sedekah, dah datang dah kan. Tapi orang yang tamak untuk bagi hidayah ni, jiwa dia tenang. Siapa-siapa yang sentiasa berfikir dan bekerja untuk orang, jiwa dia akan tenang. Sebab tu Allah kata pada Nabi apa dah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan hati engkau? Lepas tu wa wada'na anka wizrak. Kemudian wa rafa'na laka zikrak. Kami lapangkan dada engkau. Untuk siapa? Allah lapangkan hati Nabi untuk siapa? Untuk umat dia. Sebab itulah orang maki Nabi, Nabi boleh senyum. Sebab hati Nabi untuk umat. Rahmatan lil alamin. Dan balasan Allah kepada Nabi kat dunia, kami angkat engkau. Sebab tu ulama kata, orang yang paling tinggi maruahnya, kemulaannya, ialah orang yang buat kerja dakwah. Ni, warafa'na, kami angkat. Bila dia buat kerja dakwah, kedudukan dia tinggi. Bila dia tinggi, dia akan nampak apa? Kalau dia duduk di tempat yang tinggi, dia akan nampak semua orang. Yang tu miskin, yang tu jahil, dia akan buat apa semua. Tapi orang yang pentingkan diri, tak memikirkan masalah orang, macam orang duduk tempat rendah. Dia tak nampak orang lain kecuali diri dia je. Aku, keluarga aku, aku. Sebab dia duduk tempat rendah. Tapi orang yang buat kerja dakwah, Allah angkat dia dan dia nampak semua masalah orang. Dia sentiasa memikirkan masalah orang. Okey. Balik pada ayat. Okey, sambung. Wa ma lahum dan tidak ada lahum bagi mereka min nasirin, dari sebarang penolong. Apa maksud ni? Satu, Allah nak bagi tahu siapa yang sesat. Allah sesatkan sebab dia pilih sesat. Kesudahnya apa? Di akhirat besok tak ada siapa yang boleh. Sebenarnya apa maksud ni? Bila Allah kata tak ada seorang pun yang boleh tolong dia, mana apa tu? Manusia bila susah macam mana, ditimpa musibah macam mana sekalipun kat dunia, dalam kepala dia apa dah? Orang tolong. Keluarga dia, kawan dia, kan, ataupun kabel. Kadang-kadang dengan kabel boleh selesai masalah dia. Betul kan? Tapi bila di akhirat, Allah bagi tahu awal lagi, tak ada seorang boleh tolong kamu. Kawan ke, mak bapak ke, kabel ke, semua dah habis. Menjeriklah kuat mana pun, dalam kubur pun tak ada siapa boleh tolong.
Okey. Kemudian Allah beritahu lagi perangai sifat orang kafir. Apa sikap mereka? Suka bersumpah. Wa aqsamu. Dan mereka bersumpah billah, dengan mereka ni siapa ni? Orang musyrik Mekah. Dia beriman tak dengan Allah? Orang musyrik Mekah ni yang semua berhala, beriman tak dengan Allah? Ha? Tak beriman. Tapi bila dia bersumpah, dia guna tak nama Allah? Nak kata apa ni? Bingung. Dia tak beriman. Kenapa sumpah? Kamu sembah siapa? Berhala kan? Bersumpahlah dengan nama berhala. Demi Lat, demi Manat, demi Al-Uzza. Bila dia sembah berhala, dia bersumpah nama Allah, menunjukkan apa? Dalam hati kecil dia tak percaya pada berhala tu. Dalam hati kecil dia tetap percaya Allah Maha berkuasa. Sebab tu bila ditanya siapa cipta langit, dia jawab apa? Allah. Kalau dia kata berhala cipta, orang kata apa? Memang gila. Berhala pun kamu buat, macam mana berhala nak cipta langit? Okey, mereka bersumpah dengan nama Allah jahda. Jahda ni mana? Bersungguh-sungguh. Samalah orang kita kan, dia tak solat, tak puasa, tapi bila dia berhajat, dia doa sebut nama Allah. Dia cari tak ustaz? Apa tak cari bos dia? Dia cari ustaz solat, dia tak solat. Sepatutnya kalau dia tak solat, bila nak berdoa, tak payah berdoa je. Kalau nak berdoa pada Allah, solat dulu. Okey, mereka bersumpah dengan Allah bersungguh-sungguh aiman. Apa makna aiman? Ada bahasa Arab, ada iman, ada aiman. Nampak macam sama, tapi tak sama kan? Ini yang ni yang biasa kita dengar iman. Apa makna iman? Percaya, yakin. Apa makna aiman? Dia jamak kepada yamin. Yamin. Kalau satu yamin, kalau banyak aiman. Yamin pula apa makna? Yamin. Kanan. Kalau kiri? Shimal. Kan? Jadi yamin kanan. Kalau plural dia aiman. Kenapa pula tiba-tiba kana bertukar jadi sumpah? Apa kaitan kana dengan sumpah? Siapa biasa bersumpah? Biasa orang bersumpah dia guna tangan kanan. Ada tak bersumpah tangan kiri? Demi Allah, wallahi. Okey? Jadi orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh sumpah. Apa isi sumpah dia? La yab'asu. Allah tidak akan membangkitkan man siapa? Siapa ataupun orang yang yamut, yang mati. Apa yang orang musyrik nak bagi tahu ni sampai dia bersumpah? Dia nak bagi tahu bahawa manusia bila dah mati habis. Allah tak boleh bangkitkan semula. Apa alasan mereka? Bila manusia dah mati, Allah tak boleh bangkit semula. Apa alasan mereka? Sebab bila dah mati, semua hancur kan?
Tinggal apa? Dia panggil tulang apa tu? Dia panggil bahasa Arab apa? Zambu. Saya lupa nama dia, tapi bukan tulang sulbi. Ada seketul kat belakang tu. Jadi semua hancur kecuali tulang tu. Bila Allah nak bangkitkan, Allah turunkan hujan. Bila hujan tu kena pada tulang tu berkembang, jadi badan kita macam kita mati. Sebiji. Sampai urat jari pun sebiji masa sebelum mati. Kehebatan Allah. Tapi orang musyrikin tak percaya sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia ingat Tuhan ni macam dia. Bila manusia dah mati, dah hancur semua, tulang dah hancur, dia tak masuk akal. Boleh Allah bangkitkan tulang yang hancur jadi macam seperti asal. Dia fikir logik akal. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal Allah. Kalau mereka kenal Allah, cuba buka surah Yasin. Malam ni kita main kafir dengan Yasin je. Dan malam ni pun malam Jumaat kan. Malam ni baca surah Yasin, besok baca surah Kahfi. Okey. Wa daraba lana. Dia iaitu orang musyrikin, daraba membuat lana untuk kami. Masalan, perumpamaan. Jadi orang musyrikin ni biasa yang buat perumpamaan siapa? Yang buat perumpamaan dalam Quran biasanya siapa? Allah. Daraballahu masalan kan. Tapi gedebenya orang musyrikin, dia buat contoh pada Allah pula. Allah kata apa? Dia buat contoh pada kami. Contoh apa dia? Dan dia lupa wa nasiya khalqau, dia lupa asal ciptaan dia. Masa dia buat contoh tu dia tak sedar dia dicipta daripada apa. Kemudian apa dia buat contoh? Qala, damik tulang. Ada seorang musyrikin, saya lupa nama dia. Damik tulang yang dah hancur. Kemudian dia tanya Nabi Muhammad, man yuhyi? Siapa boleh hidupkan al-izam, tulang, wahya ramim, dalam keadaan tulang dia dah hancur? Tengok. Siapa boleh hidupkan? Tak masuk akal. Maka siapa jawab? Nabi jawab ke Allah? Allah jawab. Allah suruh Nabi jawab, qul, bagi tahu. Kalau dia tanya soalan, siapa yang akan hidupkan tulang yang hancur? Jawapannya ialah yuhyiha, akan menghidupkan tulang yang hancur ialah allazi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan tulang tu kali pertama. Siapa? Tulang tu asal-asal siapa yang cipta? Dan Allah cipta pula daripada apa? Daripada air mani. Kalau Nabi Adam daripada tanah. Jadi antara ciptaan pertama dengan ciptaan yang kedua, mana sebenarnya lebih mudah? Kedua lah. Kedua lebih mudah sebab yang pertama dah ada contoh, betul tak? Yang paling suka yang pertama tak ada contoh langsung, tapi Allah boleh buat. Jadi Allah kata yang akan menghidupkan tulang yang hancur tu ialah yang buat tulang tu kali pertama. Dan wahwa bikulli khalqin, dan Allah dalam setiap ciptaannya maha. Kenapa Allah bagi tahu sifat dia alim? Allah tak kata qadir. Apa sifat yang sesuai? Sifat mencipta. Alim ke qadir? Apa dia? Qadir kan? Sifat yang boleh mencipta ni ialah yang qadir, yang berkuasa. Tapi Allah tak sebut qadir, Allah sebut apa rahsianya? Ini cerita pasal ciptaan. Allah tak kata qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak, Allah guna sifat alimun. Boleh faham? Jawapannya saya nak tanya, asas untuk buat apa saja, kuasa ke ilmu? Ada orang kuasa kuat kan, boleh pecahkan batu, tapi tak ada ilmu nak buat basikal. Boleh buat basikal? Tak boleh. Jadi asas nak cipta apa-apa ialah ilmu.
Jadi Allah nak bagi tahu kenapa Allah boleh cipta apa saja? Sebab Allah berilmu. Allah bukan setakat tahu, tapi Allah tahu yang dulu, yang sedang, yang akan, yang zahir, yang batin. Semua Allah tahu. Maka itulah asas kelayakan mencipta. Kita mengaji sampai master kan? Tapi bila baik bocor, boleh baiki. Panggil siapa? Yang tak lulu SPM baiki. Kan? Sebab apa? Kita tak ada ilmu. Kadang-kadang kita mengaji sampai PhD, tapi nak tukar mentor pun takut. Sebab apa? Kita tak ada ilmu bahagian tu. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi mereka bersumpah bahawa bila mati tak ada kebangkitan. Allah pun jawab, bala. Bala apa dia? Bahkan. Bukan macam kamu dakwa. Bahkan wa'dan. Janji. Alaihi, ke atasnya adalah benar. Janji apa ni? Iaitu janji Allah untuk membangkitkan semula manusia adalah benar. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Innallah la yukhliful mi'ad. Siapa ingat ayat tu? Innallah la yukhliful mi'ad. Ayat yang Nabi selalu baca. Surah Ali Imran. Ayat mana ni? Yang Nabi selalu baca bila ni? Bila bangun tidur kan, sebelah ayat terakhir surah Ali Imran. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah memungkiri janji. Allah tak mungkin mungkir janji. Bila Allah kata nak bangkit, Allah akan bangkit. Wa'dan, janji Allah ke atasnya untuk membangkitkan manusia adalah benar. Dia kenapa Allah tak mungkir janji dan manusia selalu mungkir janji? Kenapa? Sebab mungkir janji ni ada dua sebab. Pertama, dia memang penipu. Betul kan? Dia memang tak boleh buat, dia memang menipu. Dia akan mungkir janjilah. Yang kedua, dia bukan menipu tapi dia tak mampu. Saya akan bagi gaji awak 1,000. Lepas tu lepas 3 bulan saya akan naik 500. Tengok-tengok sebulan bankrupt. Dia tak boleh bagikan, tak boleh tunai janji. Sebab apa? Tak mampu, bukan menipu. Okey. Dua sifat ni, satu menipu, yang kedua tak mampu. Ada tak pada Allah? Mustahil Allah menipu dan mustahil Allah tak mampu. Betul kan? Dan kita mana lebih percaya? Janji manusia ke janji Allah? Janji Allah. Tapi banyak yang kita buat ni janji orang ke janji manusia? Ya, janji manusia. Cakap tak suruh pihak. Manusia kata datang pukul 8 kerja, balik pukul 5. Kita tepat. Sebelum pukul 8 dah sampai dah. Tapi sebelum solat subuh tak ada. Kan? Itu janji siapa tu? Janji Allah. Allah kata siapa yang berulang, siapa yang solat subuh dan asar berjemaah masuk syurga. Janji Allah. Bos kata apa? Bos tak ada janji apa-apa pun. Kalau datang orang balik petang dapat banglo ada? Tak ada, tapi tepat janji. Ya Allah nak bagi syurga. Berapa ramai yang istiqamah solat subuh dan asar? Okey. Janji Allah di 10 awal Zulhijjah. Apa dia? Amalan berganda-ganda kan? Lebih besar daripada pahala berjihad kalau dia pergi berjihad dan balik. Tapi berapa ramai yang buat amalan berganda di awal 10 Zulhijjah? Saya bagi contoh. Kalau bos kita cakap, siapa yang bekerja di 10 awal Zulhijjah akan dibagi bonus sebulan.
Kita akan bekerja lagi rajin ke malas? Sebab apa? Sebab manusia berjanji. Tapi Allah berjanji, siapa yang beramal, apa saja amal, zikir ke, baca Quran ke, solat sunat ke, sedekah ke, senyum pada orang ke, semua pahala berlipat kali ganda. Tapi kebanyakan manusia amalan sebelum 10 awal Zulhijjah dengan 10 awal sama. Sebab apa? Janji pada Allah tak berapa masuk. Tak berapa masuk. Hari ini siapa baca Quran 1 juzuk? Sebab hari ini awal Zulhijjah. Siapa baca 1 juzuk? Ha? Oh, takut riak. Okeylah, tak apalah. Ha? Semoga anda selamat daripada riak. Okey. Janji Allah adalah benar, akan tetapi aksaran nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak tahu apa dia? Yalah, tidak tahu, tidak berilmu, tidak tahu apa? Tidak tahu apa? Bahawa Allah berkuasa menghidupkan semula manusia walaupun telah hancur. Kalau manusia tahu dan yakin, manusia akan buat apa? Persiapan untuk selepas mati. Tapi kebanyakan manusia, walaupun orang Islam, mulut dia mungkin dia kata, ya, tapi tengok amalan dia macam la ya'lamu, macam tak berilmu. Jadi masalah besar manusia apa dia? Masalah paling besar manusia jahil. Bukan miskin, bukan kelaparan. Masalah besar manusia adalah jahil tentang Allah. Dahlah miskin harta, patut miskin pula ilmu. Cuba buka surah Luqman ayat 28. Ayat ini menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah untuk membangkitkan semula manusia. Okey, ma khalqukum. Cuba terjemah. Tidaklah mencipta kamu, wala ba'tsukum, dan tidak juga membangkitkan kamu. Dua, satu, Allah cipta daripada asalnya tiada apa-apa. Kemudian dah mati, dah hancur, Allah bangkitkan semula. Ada tak sakit baki? Ada. Illa melainkan tidaklah mencipta kamu dan membangkitkan kamu semula daripada kubur, melainkan kanafsin wahidah, seperti satu jiwa. Apa maksud dia? Apa maksud? Ha? Sama macam mana? Tak, kenapa Allah kata macam satu jiwa? Apa dia? Okey, manusia ni berapa ramai? Bilion kan? Jadi, biar dari segi logik akal lah, kita nak buat satu kereta dengan 10 kereta. Mana lebih sukar? Mana lebih ambil masa yang lama? 10 kan? Tapi bagi Allah nak bangkitkan seorang, nak cipta seorang, dengan nak cipta 10 bilion, nak bangkitkan seorang dengan nak bangkitkan 10 bilion, bagi Allah macam seorang je. Sikit pun tak ambil masa, sikit pun tak penat, sikit pun tak ada kos. Kun fayakun. Okey, kemudian innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu alam. Ada hadis kan? Hadis berkenaan apa? Okey, cuba tunjuk. Okey.
Cuba tengok kat whiteboard. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah seorang yang miskin, ahli sufah, duduk di masjid. Tapi nama dia selalu disebut oleh kita. Anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW dia berkata, qala Allah. Nabi menyebut, bila Nabi kata qala Allah, mana hadis apa ni? Hadis kursi. Nabi menceritakan apa yang Allah cerita. Allah berkata, kazzabani ibnu Adam. Anak Adam telah mendustakan aku. Allah cakap, anak Adam ni ramai mendustakan aku. Walam yakul lahu zalik. Anak Adam ni tak ada hak pun dan tak patut mendustakan aku sebab aku Tuhan. Dia ni makhluk. Macam mana dia boleh mendustakan aku? Yang kedua, wasyatamani. Anak Adam mencela aku. Iaitu mengatakan aku ni kurang, aku ni lemah. Walam yakul lahu zalik. Tak patut anak Adam mencela aku. Sebagaimana tak patut mendustakan aku, anak Adam pun tak patut mencela aku. Kemudian Allah huraikan macam mana mendustakan Allah. Fa amma takzibuhu. Adapun anak Adam mendustakan aku ialah fa qauluhu, kata-kata dia, lan yu'idani kama bada'ani. Manusia, anak Adam berkata, aku tak boleh nak ulang cipta balik manusia yang dah mati. Sebenarnya dia mendustakan aku. Ramai tak? Ramai orang musyrikin. Bila siapa-siapa dia kata Allah tak boleh cipta semula, dia mendustakan aku. Sebenarnya aku mampu. Wa amma syatmuhu, adapun celaan manusia kepada aku dengan mengatakan aku kurang, aku lemah, ialah qauluhu, kata-kata manusia, ittakhazallahu walada. Allah mengambil anak. Itu mencela aku tu. Bila dia mencela aku, iaitu dia mengatakan aku kurang. Bila dia kata aku ada anak, aku lemahlah. Bila ada anak, aku perlukan apa? Bila perlukan pasangan. Bila perlu pasangan, lemahlah. Macam mana nak jadi Tuhan? Yang perlukan pasangan hanyalah manusia. Sedangkan wa ana al-ahad, aku ni adalah Tuhan yang Esa, as-samad. Apa makna as-samad? Apa makna as-samad? Ini 3 kul ni. Apa dia? Kuat sikit. Apa dia? Bukan. Yang? As-samad ialah aku tak bergantung pada sesiapa, semua sesiapa bergantung pada aku. Jadi macam mana aku perlukan anak? Semua bergantung pada aku dan aku tak bergantung pada sesiapa. Lam alid. Kenapa lam alid bukan lam yalid? Perasan tak? Kenapa tak lam yalid? Tapi Allah kata lam alid. Bahasa. Pok ya tak datang. Syafi'i. Alid tu aku. Allah kata aku ahad, aku as-samad dan aku tak beranak. Adapun dalam surah Al-Ikhlas, kita yang kata Allah tidak beranak, dia tidak beranak, yalid. Kalau aku alid, aku beranak. Lam alid, aku tidak beranak. Walam ulad, dan aku tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setanding. Kufuan, orang Melayu pakai tu, cuma ubah sikit. Sekufu daripada kufuan. Kita tak boleh kahwin dengan dia sebab tidak sekufu, mana setara, mana dia keturunan Said. Kita keturunan bukan Said, tak boleh, tak setara. Okey, hadis sahih riwayat Bukhari. Okey, cukup ah? Ada soalan? Jadi pengajaran paling penting malam ni apa dia? Satu je. Pengajaran paling penting dan paling besar yang perlu kita buat perubahan dari diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Apa dia?
Apa dah? Dah ramai berilmu. Dakwah. Jangan mendakwa cinta Rasulullah tapi kita tak buat kerja dakwah. Kita banyak relax, kan? Banyak berehat. Tapi mendakwa cinta Rasul itu dakwah yang tak betul. Buatlah kerja dakwah setakat yang kita mampu. Latihlah anak kita, kan? Anak-anak kita yang masih kecil tu, latih dia, bentuk dia supaya jadi manusia paling mulia. Bila mati semua pakat cari Nabi, tapi kerja Nabi tak nak buat. Boleh? Kita pun ada perancangan nak buat akademik dakwah. Nak lahirkan pendakwah-pendakwah. Yang kerja dia ialah kerja Nabi. Kerja dia ialah kerja yang paling Allah suka. Tapi kita belum cukup kemampuan. Jadi kita harap pelajar-pelajar tadabbur ni boleh jadi bukan pegang pendakwah saja, pelatih kepada pendakwah. Ini bakal-bakal pelatih ni. Syafi'i. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa pagi besok pukul 10. Dan malam besok tak ada kelas. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.